Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Pemuda MCA pada hari ini telah mengadakan mesyuarat hampir 4,5 jam membincangkan pelbagai isu yang telah dibawa oleh para exco dan juga ahli jawatankuasa pusat yang hadir pada hari ini. Dan yang pertamanya adalah mengenai subsidi, yang mana telah subsidi oleh kerajaan yang telah mendatangkan banyak masalah dari segi pelaksanaan. Di sini kami ingin memaklumkan kepada media bahawa apa yang kami terima selama ini mengenai rungutan orang ramai, subsidi beras, subsidi gula dan juga subsidi minyak. Minyak itu akan dilaksanakan tidak lama lagi mengenai penggunaan MyKad. Tapi saya lebih pada beberapa isu. Saya nak beritahu pada media bahawa ini adalah rungutan yang kami terima. Yang pertama dari segi gula, kenaikan gula, harga gula. Walaupun sebanyak 20 sen, RM1.45 kepada RM1.65. Tapi pada hakikatnya, apabila pemuda saya menyemak dengan penjaja di kawasan masing-masing, mereka mendapati bahawa sebenarnya kadar kenaikan gula itu jauh lebih besar daripada apa yang ditetapkan. Ini disebabkan pendedahan yang telah dibuat oleh para penjual bahawa mereka susah mendapatkan bekalan. Kedua, kita juga mendapat maklumat daripada pengedar bahawa pengilang ni sebenarnya mengatakan bahawa subsidi sepatutnya diterima dari kerajaan, mereka tak dapat. Jadi kita tak tahu di mana perginya subsidi gula itu yang telah dibelanjakan oleh kerajaan sebanyak 720 million setahun, dan ini merupakan satu masalah yang besar. Jadi saya rasa bukan sahaja dari segi subsidi gula, subsidi beras juga menjadi satu rungutan di kalangan masyarakat umum bahawa sistem kupon yang dinamakan subur itu telah diberhentikan agak sementara waktu selama 2 bulan. Itu juga mendatangkan masalah yang mana mereka yang berpendapatan rendah, mereka menghadapi masalah mendapatkan beras secara subsidi lah. Jadi saya rasa dalam konteks ini sudah sampai masa untuk kita meminta kerajaan mewujudkan satu mekanisme dan mengkaji mekanisme yang lebih baik untuk mengawal keteresan dan juga pada waktu yang sama memastikan subsidi yang hendak diberi itu sampai pada sasaran dan tidaklah menjadi satu kelebihan kepada orang tengah yang mana mereka mengambil kesempatan dan sasaran itu tidak sampai. Jadi saya rasa ini golongan sasar sepatutnya yang dibantu itu akhirnya tidak mendapat subsidi. Jadi kita memandang serius perkara ini, sudah sampai masanya kita memikirkan satu mekanisme untuk membolehkan semua pengagihan subsidi berpandukan kepada kriteria yang ditetapkan dan secara terus kepada golongan sasar. Itu patut dibuat dan memang banyak keteresan. Kita tidak mahu akhirnya masyarakat umum marah kepada kerajaan kerana apa yang kita umumkan tidak sampai di peringkat bawah. Ya, saya rasa ini adalah agak serius, yang mana kalau satu kampit dulu 50 kilo, dulu lebih kurang RM70, dan sekarang harga di pasaran lebih daripada RM100, ada yang sampai RM120. Menjelang tahun baru ini juga menjadi satu masalah. Jadi kami difahamkan juga minuman oleh produk-produk yang menggunakan gula akan mengalami kenaikan harga sebanyak 10%. Itu juga akan mendatangkan kesan. Kita juga bincang ya, termasuk Milo, dan difahamkan barangan yang lain yang serupa juga akan mengalami perkara yang sama. Jadi saya rasa dalam soal ini gula, kalau kita lihat hanya 20% saja kenaikan, tapi kesannya sangat besar sehingga akan kenaikan barangan lain 10%. Dan mereka juga mengatakan sebenarnya subsidi itu tak sampai. Saya tidak tahu di mana perginya subsidi tersebut. Saya rasa sudah sampai masanya kerajaan memandang serius tentang perkara ini. Dan kedua, pandangan
pemuda MCA tentang penggunaan MyCard untuk mengisi minyak di pump station, pump minyak. Sebenarnya ini adalah satu perkara yang mungkin akan merumitkan pengguna. Dan apa yang kami dapat perhatikan, yang kami dapat ramalkan ialah ada orang akan menggunakan identiti orang Malaysia untuk mengisi minyak. Dan itu bukankah itu satu keteresan yang perlu dikawal. Dan akhirnya hajat kita tak kesampaian dan kita juga akan rugilah dari segi subsidi minyak yang kita sampaikan kepada rakyat. Jadi golongan sasar itu mungkin tak terima lagi. Jadi saya rasa dalam konteks ini, biarlah kita melihat perkara ini dengan secara komprehensif supaya apa juga subsidi yang diberikan ianya betul-betul mencapai hasrat yang kita idam-idamkan. Jadi perkara kedua, kami juga mendapat pandangan daripada pemuda daripada setiap negeri mengenai pertikaian terbaru tentang perkataan Allah yang digunakan oleh golongan bukan Islam. Jadi saya tadi telah mendapat maklumat daripada setiap negeri dan sudah sampai masanya kita menyarankan supaya sama ada formal atau tidak formal patut diadakan satu interfaith commission, interfaith caucus dalam apa cara sekalipun untuk membolehkan pemimpin-pemimpin agama duduk semeja untuk mengatasi kekhususan yang berlaku sekarang. Kerana perkara ini telah banyak dipolitikkan. Dan pandangan daripada masyarakat Kristian yang kami dapat terima ialah selama ini mereka memang secara dalaman, iaitu sesama penganut Kristian, mereka menggunakan perkataan Allah ya dalam konteks sesama penganut Kristian. Jadi itu adalah hak penganut Kristian dan kita saling hormat menghormati dalam soal ini dan kita berharap dengan adanya mereka juga patut diberi hak kebebasan beragama dan pada waktu yang sama kita minta supaya semua pihak dapat berunding iaitu antara agama untuk kita bincangkan satu masalah ini untuk menyelesaikan sekaligus kontroversi ini. Itu yang pendirian yang diambil oleh pemuda MCA. Dan ketiga tentang soal parti. Pada hari ini mesyuarat Jawatankuasa Pusat secara bulat suara telah memutuskan dan kami ingin menyampaikan pada pucuk pimpinan bahawa dalam apa keadaan sekalipun pada bila-bila masa sudah sampai masanya untuk kita mengkaji perlembagaan parti yang mana keanggotaan Majlis Presiden itu sepatutnya, semestinya merangkumi Ketua Pemuda pada bila-bila masa. Jadi kita ada dua perkara. Yang pertama yang ingin sampaikan ialah secara sebulat suara pandangan daripada pemuda MCA hari ini ialah supaya Ketua Pemuda menganggoti Majlis Presiden. Okey. Kedua, sudah sampai masanya kita meminda perlembagaan parti untuk membolehkan semua naib presiden itu secara automatik dilantik untuk menduduki Majlis Presiden. Itu yang telah dibincangkan secara panjang lebar dan itulah konsensus yang dicapai. Yang keduanya, apabila Biro Guaman, Biro Undang-Undang yang diketuai oleh saudara Wong Nai Chi telah untuk membentangkan pandangan tentang pemilihan parti. Sebenarnya kita untuk badan induk memang Jawatankuasa Pusat yang akan tentukan. Tetapi apabila ada pandangan daripada Biro Undang-Undang MCA yang mengatakan ia juga sepatutnya mengheret pemuda MCA ataupun diadakan pemilihan semula bagi sayap pemuda dan wanita, kita telah mendengar pendapat pada semua. Ada sebilangan kecil yang menganggap itu mungkin perlu dibincangkan dalam forum lain dan tidak dibincangkan di sini. Tetapi ingin saya mengatakan setelah kita bincang agak lama, lebih daripada 75% daripada ahli Jawatankuasa Pusat berpendapat di sinilah tempatnya, platformnya untuk kita menyampaikan pandangan kita, iaitu sekiranya diadakan pemilihan semula parti MCA, ianya tidak sepatutnya
melibatkan pemuda kerana ini berlandaskan kepada Perlembagaan Parti dan juga peraturan kecil pemuda. Dan ianya memang jelas seperti termaktub dalam Perlembagaan Parti. Jadi saya rasa dalam soal ini pandangan yang dicapai dari majoriti suara yang dikutip lah. Jadi kita tetap menghormati pandangan berlainan dan ada yang menganggap itu mungkin perlu dibangkitkan dalam forum lain, tetapi itulah secara umumnya kita menerima pandangan daripada Exco yang hadir pada hari ini. Sebenarnya cadangan setiap satu kawasan parlimen diwujudkan satu pusat pengagihan gula. Sebenarnya ia perlu diteliti dahulu kerana cadangan ini bukan tidak berapa realistik, kerana untuk kawasan-kawasan parlimen kadang-kadang dia bukan kawasan yang luas sangat, macam di Bandar, Bukit Bintang, Seputih, dekat-dekat. Jadi saya rasa kita kena melihat ini secara total, bukan semata-mata berpandukan kepada kawasan parlimen kita buat cadangan ini. Apa yang lebih penting ialah penyampaian kepada rakyat supaya mereka dapat menikmati gula secara bersubsidi.